Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk tugasan bagi subjek GMGA 3073, Pengurusan Awam Strategik, kami memilih Organisasi Telekom Malaysia atau lebih dikenali sebagai TM. Terlebih dahulu, kami dari kumpulan Senior Junior. Kami terdiri daripada 5 ahli: Muhammad Haikal Ashraf bin Jasni, nombor metrik 282973. Muhammad Danish Irfan bin Kamarul Arif, nombor metrik 282815. Saya sendiri, Siti Rashidah binti Muhammad, nombor metrik 282868. Flora Anak Bangkong, nombor metrik 282768. Dan juga Nur Syahmiza Farhana binti Faizal, nombor metrik 282850. Saya mulakan dengan latar belakang syarikat Telekom Malaysia ini. Telekom Malaysia, iaitu lebih dikenali sebagai TM, merupakan salah satu syarikat telekomunikasi terbesar dan paling berpengaruh di Malaysia. TM berperanan penting dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi negara, memacu ke arah transformasi digital serta memainkan peranan besar dalam menyediakan akses kepada teknologi dan komunikasi kepada rakyat Malaysia. TM merupakan pemimpin dalam sektor teknologi maklumat dan komunikasi ICT serta penyedia penyelesaian digital bagi pelanggan perniagaan dan kerajaan. TM memainkan peranan penting dalam memacu negara ke arah wawasan digital negara. Di samping itu, TM juga komited terhadap tanggungjawab sosial korporat iaitu CSR dengan terlibat dalam pelbagai inisiatif masyarakat. Syarikat ini ditubuhkan pada tahun 1946 di mana TM telah berkembang menjadi pemain utama dalam industri telekomunikasi. Pada asalnya, TM ini adalah sebuah jabatan kerajaan yang diberi nama Jabatan Telekom Malaya. Apabila selepas kemerdekaan, Jabatan Telekom Malaya ini telah diberi nama sebagai Jabatan Telekom Malaysia. Seterusnya, pada tahun 1987, Telekom Malaysia ini telah diswastakan dan dijenamakan sebagai Syarikat Telekom Malaysia Berhad. Antara perkhidmatan terpenting termasuk Unify, jenama yang terkenal dengan perkhidmatan internet jalur lebar berkelajuan tinggi yang menjadi pilihan utama pengguna di seluruh negara. TM juga memiliki institusi pengajar tinggi sendiri yang kini dikenali sebagai MMU yang mempunyai beberapa cawangan di seluruh Malaysia. TM juga menubuhkan yayasan yang dikenali sebagai Yayasan Telekom Malaysia yang komited terhadap tanggungjawab sosial korporat iaitu CSR dengan terlibat dalam pelbagai inisiatif masyarakat seperti menyediakan sokongan pendidikan melalui teknologi dan juga memperluas capaian internet di sekolah-sekolah di seluruh negara. TM berjaya tersenarai di Bursa Malaysia sejak tahun 1990. Sejak itu, organisasi tersebut dijenamakan semula sebagai Telekom Malaysia Berhad, iaitu TM. TM telah melabur secara besar-besaran dalam teknologi baru seperti 5G, perkhidmatan awan iaitu cloud dan juga Internet of Things iaitu IoT. Pada tahun 2023, TM berjaya meraih keuntungan bersih sebanyak 1.87 bilion ringgit. Seterusnya kita masuk kepada pengenalan pengurusan strategik. Ia adalah sebagai komponen perancangan strategik. Perancangan strategik boleh merujuk kepada proses untuk mengurus entiti kerajaan. Pengurusan strategik merujuk kepada prosedur untuk berurusan dengan agensi dan hala tuju masa depannya hendaklah ditentukan oleh persekitarannya dan tuntutan pihak berkepentingan luar. Untuk tahap pengurusan strategik, terdapat 3 peringkat iaitu yang pertama, pembuatan strategi, keduanya, pelaksanaan strategi
Dan yang ketiga adalah penilaian strategi dan juga penyeliaan. Pengurusan strategik dalam organisasi Telekom Malaysia. Pengurusan strategik bukan sahaja menekankan kepada perancangan di peringkat tertinggi organisasi, tetapi juga menuntut pelaksanaan berkesan oleh semua peringkat dalam organisasi. Isu pengurusan strategik dalam Telekom Malaysia melibatkan beberapa cabaran yang mempengaruhi daya saing syarikat dalam pasaran yang semakin berubah dan kompetitif. Salam sejahtera, saya Flora Ana Bangkong, nombor metrik 282768. Seterusnya saya sambung pembentangan dengan isu-isu pengurusan strategik yang dihadapi. Pertama, persaingan dalam pasaran telekomunikasi. Persaingan dalam pasaran telekomunikasi ini berhadapan cabaran dengan syarikat telekomunikasi tempatan seperti Masis, Digi, U-Mobile serta syarikat antarabangsa yang lain. Di samping itu, persaingan ini melibatkan pelbagai aspek. Pertama, harga, kualiti perkhidmatan, inovasi teknologi dan pengalaman pelanggan, iaitu Mekong Capital pada tahun 2023. Syarikat seperti Masis dan Digi yang sering menawarkan pakej internet dan panggilan yang kompetitif dengan harga yang lebih rendah atau nilai tambah seperti data percuma yang memberi tekanan kepada TM untuk menawarkan perkhidmatan serupa atau lebih baik. Isu pengurusan strategi yang dihadapi yang kedua ialah perkembangan teknologi yang berubah. Salah satu perubahan teknologi yang paling ketara adalah perkembangan 5G dan digitalisasi yang semakin luas. Oleh yang demikian, perkembangan ini memaksa TM untuk melabur dalam infrastruktur baru serta meningkatkan sistem mereka bagi mengekalkan kedudukan mereka sebagai peneraju dalam pasaran telekomunikasi. Namun begitu, pelaburan dalam infrastruktur 5G bukanlah satu perkara yang mudah. TM perlu membina menara telekomunikasi yang baru, mengemaskini sistem rangkaian mereka dan memastikan bahawa mereka mempunyai tenaga kerja. Yang ketiga pula adalah kepuasan perkhidmatan pelanggan. Kepuasan perkhidmatan pelanggan dan perkhidmatan pelanggan menjadi faktor utama dalam menentukan kejayaan syarikat. Ini kerana pengguna kini lebih menekankan bahawa pengalaman keseluruhan daripada sekadar produk atau perkhidmatan yang ditawarkan, terutamanya adalah aspek perkhidmatan pelanggan, kelajuan internet, kestabilan, kesinambungan dan penawaran nilai tambah untuk memastikan pelanggan terus setia. Sekian, terima kasih. Nama saya Nur Syamisa Farhana binti Faizal, nombor metrik 282850. Seterusnya saya akan membentangkan tentang analisis persekitaran. Yang dimaksudkan dengan analisis persekitaran. Analisis persekitaran adalah merupakan suatu proses atau suatu kajian faktor yang melibatkan faktor luaran yang mempengaruhi sesebuah operasi atau prestasi organisasi atau perniagaan. Seperti perkara yang akan mempengaruhi organisasi adalah ekonomi, teknologi, undang-undang, sosial dan persaingan organisasi tersebut. Tujuan utama adalah untuk memahami bagaimana faktor ini akan mempengaruhi organisasi dan membantu merangka strategi yang sesuai. Dalam sesebuah perniagaan, membuat analisis adalah amat penting agar kita dapat mengenal pasti peluang dan ancaman serta dapat memanfaatkan peluang atau mengatasi ancaman demi kelangsungan perniagaan. Okey, seterusnya saya akan menerangkan dengan lebih lanjut tentang analisis persekitaran luaran. Okey, di dalam analisis persekitaran luaran mempunyai dua perkara iaitu peluang dan ancaman. Saya akan menerangkan terlebih dahulu apakah itu peluang yang boleh dilakukan sesebuah organisasi adalah contoh kita mengambil syarikat Telekom Malaysia.
Telekom Malaysia mempunyai peluang strategik yang boleh membantu untuk mempercepatkan pertumbuhan dan memperkukuhkan kedudukannya di dalam industri telekomunikasi. TM dapat memanfaatkan perubahan teknologi dan meningkatkan permintaan pasaran untuk menokol peluang ini dengan dua perkara. Contohnya membuat pengembangan ke arah 5G dan teknologi baru serta membuat transformasi digital dan perkhidmatan baru. Bagi pengembangan ke arah 5G dan teknologi baru adalah akan memberikan peluang yang besar kepada TM dalam industri telekomunikasi kerana teknologi ini akan menawarkan kelajuan internet yang lebih tinggi, latensi yang lebih rendah dan kapasiti rangkaian internet yang lebih besar berbanding 4G. TM dapat menyediakan perkhidmatan yang canggih seperti internet yang berkelajuan tinggi yang menyokong aplikasi seperti streaming 4K, membuat reality maya seperti VR. Selain itu, 5G ini juga akan membantu untuk membuka peluang bagi menyelesaikan Internet of Things yang kita panggil LOTS yang boleh digunakan dalam sektor seperti kesihatan, pertanian, serta pengangkutan. Dengan melaburkan dalam perkembangan 5G dan LOTS ini, TM dapat memperolehi aliran pendapatan yang baharu serta meningkatkan pengalaman pelanggan. Peluang kedua yang TM boleh lakukan adalah transformasi digital dan perkhidmatan baru. Dalam transformasi ini, permintaan terhadap digital seperti pengkomputeran awam, keselamatan cyber dan analisis data menjadi semakin meningkat. Pengkomputeran awam dapat menawarkan penyimpanan data yang lebih fleksibel, keselamatan cyber yang lebih ketat daripada ancaman digital, dan analisis data dapat membantu membuat sesebuah organisasi membuat keputusan dengan lebih baik. TM berpeluang memanfaatkan trend ini dengan membangunkan penyelesaian digital baharu termasuk perkhidmatan pengkomputeran awam dan keselamatan cyber yang lebih komprehensif. TM juga boleh menggunakan analisis data besar untuk menawarkan perkhidmatan yang lebih baik agar dapat meningkatkan kepuasan dan kesetiaan pelanggan mereka terhadap organisasi mereka sendiri. Seterusnya adalah ancaman. Ancaman yang akan dihadapi oleh syarikat TM adalah seperti persaingan pasaran yang lebih sengit, perubahan teknologi pesat, fluktuasi ekonomi serta risiko peraturan dan kepatuhan. Memahami ancaman ini adalah penting bagi merangkul strategi yang lebih berkesan agar pihak TM dapat mengatasi cabaran dan memastikan kelangsungan perniagaan mereka. Yang pertama, persaingan pasaran yang lebih sengit kerana syarikat TM akan bersaing dengan syarikat telekomunikasi yang lain seperti Maxis, Digi, Mobile yang akan menawarkan perkhidmatan yang serupa dengan syarikat TM. Kedua adalah perubahan teknologi yang lebih pesat. Kemajuan teknologi yang lebih pesat dalam industri telekomunikasi seperti 5G, Internet of Things iaitu LOTS dan kecerdasan perbuatan seperti AI akan menawarkan peluang tetapi juga akan mempunyai cabaran yang lebih besar. TM perlu melabur dalam teknologi terkini dan akan menyesuaikan infrastruktur mereka untuk mereka kekal dalam industri telekomunikasi. Ancaman yang ketiga adalah fluktuasi ekonomi.
kemerosotan ekonomi atau ketidakstabilan ekonomi Malaysia akan memberi kesan langsung kepada pembelanjaan pengguna serta pelabur perniagaan dalam perkhidmatan telekomunikasi. Ketiga, ekonomi semakin lemah, pengguna mungkin akan mengurangkan pembelanjaan mereka dalam industri telekomunikasi. Ini boleh menjejaskan kemampuan TM untuk membuat pelaburan dalam inovasi dan mengembangkan lagi peluang mereka. Ketidakstabilan ekonomi juga akan mencetuskan ketidakpastian dalam rancangan jangka panjang dan strategi pelaburan yang menjadi perancangan pertubuhan yang lebih sukar bagi syarikat TM. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Eka Ishraf bin Jasni, nombor matrik 282973 dan saya akan membentangkan tentang analisis persekitaran dalaman. Kekuatan Telekom Malaysia. 1. Kehadiran pasaran yang kukuh. Telekom Malaysia iaitu TM merupakan salah satu penyedia telekomunikasi utama di Malaysia dengan kehadiran jenama yang kukuh dan capaian pasaran yang luas. Reputasi yang terjalin selama bertahun-tahun memberikan TM asas yang kuat untuk melancarkan perkhidmatan dan inovasi baru. Kehadiran yang kukuh ini bukan sahaja meningkatkan keyakinan pelanggan sedia ada tetapi juga menarik pelanggan baru yang mencari penyedia telekomunikasi yang stabil dan dipercayai. Kekuatan Telekom Malaysia. Yang kedua, portfolio perkhidmatan yang komprehensif. Telekom Malaysia menawarkan pelbagai jenis perkhidmatan termasuk telekomunikasi tetap dan mudah alih, jalur lebar serta perkhidmatan pusat data. Segeraman dalam portfolio perkhidmatan ini membolehkan Telekom Malaysia memenuhi pelbagai keperluan pelanggan dan menargetkan segmen pasaran yang berbeza. Dengan menawarkan perkhidmatan yang meliputi semua aspek komunikasi dan data, TM dapat memberikan penyelesaian yang menyeluruh kepada pelanggan dari segi individu hingga perniagaan besar. Kekuatan Telekom Malaysia yang ketiga, infrastruktur yang kuat. Telekom Malaysia telah melabur dengan banyak dalam infrastrukturnya, termasuk rangkaian fibra optik yang luas dan pusat data. Infrastruktur yang kukuh ini menyokong penyampaian internet berkelajuan tinggi dan perkhidmatan yang boleh dipercayai. Yang penting untuk mengekalkan kepuasan pelanggan dan kecekapan operasi. Melalui pelaburan dalam teknologi dan infrastruktur, Telekom Malaysia dapat memastikan kualiti perkhidmatan yang konsisten dan memperbaiki kecekapan dalam penghantaran data dan komunikasi. Kelemahan Telekom Malaysia. 1. Kelewatan dalam penyesuaian kepada perubahan teknologi. Telekom Malaysia lambat dalam menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi pesat seperti 5G dan transformasi digital. Kelewatan ini boleh disebabkan oleh faktor-faktor seperti kos pelaburan yang tinggi atau cabaran teknikal dalam melaksanakan teknologi baru. Kelemahan Telekom Malaysia yang kedua, cabaran perkhidmatan pelanggan. Perkhidmatan pelanggan telah menjadi isu bagi Telekom Malaysia dengan masalah berkaitan dengan kecekapan dan responsif perkhidmatan. Isu ini mungkin termasuk masa menunggu yang lama untuk sokongan pelanggan, penyelesaian masalah yang lambat atau kualiti perkhidmatan yang tidak konsisten. Pengalaman perkhidmatan pelanggan yang kurang baik boleh menyebabkan ketidakpuasan pelanggan yang akhirnya mengakibatkan kehilangan pelanggan kepada pesaing yang menawarkan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Kelemahan Telekom Malaysia yang ketiga, kos operasi tinggi. Pelabur besar dalam rangkaian dan infrastruktur yang diperlukan untuk mengekalkan dan mengembangkan perkhidmatan menyebabkan kos operasi yang tinggi. Kos ini boleh merangkumi kos penyelenggaraan, pembaharuan teknologi dan pelaburan dalam penyelesaian baru. Dalam pasaran yang kompetitif dengan tekanan harga, kos yang tinggi boleh menjejaskan keuntungan syarikat. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Danish Irfan bin Kamarul Arif, nombor matrik 282815. Saya akan membentangkan cadangan penambahbaikan dan strategi. Yang pertama, persaingan dalam pasaran telekomunikasi. Kedua, perkembangan teknologi yang berubah mengikut peredaran masa. Yang ketiga,
peningkatan dalam perkhidmatan pelanggan tersenarai di Bursa Malaysia. Bagi persaingan dalam pasaran telekomunikasi adalah langkah perlu diambil oleh TM adalah dengan memperkenalkan perkhidmatan inovatif yang berbeza daripada pesaing mereka. Menawarkan pakej-pakej yang fleksibel dan disesuaikan dengan keperluan pelbagai segmen pelanggan. TM boleh menawarkan perkhidmatan digital baru yang melalui telekomunikasi tradisional. TM perlu melaksanakan strategi pemasaran yang lebih dinamik dan tertumpu kepada segmen pasaran yang berbeza. TM perlu memperkuatkan kehadiran mereka di platform digital dan media sosial. TM juga boleh memperkenalkan program kesetiaan yang menawarkan ganjaran yang pelanggan yang setia. TM perlu memastikan mereka menawarkan harga yang kompetitif tanpa mengabaikan kualiti perkhidmatan. TM juga boleh memperkenalkan pakej bundling yang menggabungkan beberapa perkhidmatan dalam satu plan. Bagi perkembangan teknologi yang berubah mengikut peredaran masa, TM perlu melabur dalam infrastruktur baru dan melakukan peningkatan sistem secara berterusan. Teknologi 5G adalah satu perubahan teknologi terbesar dalam industri telekomunikasi global. Dapat memastikan rangkaian 5G mereka mampu menawarkan kelajuan internet yang lebih pantas. Untuk menawarkan pasaran baru seperti internet benda IoT dan bandar pintar Smart City, TM boleh bekerjasama dengan syarikat yang menggabungkan teknologi AI, cloud computing dan IoT. TM juga boleh menjalankan hackathon atau program inovasi terbuka yang melibatkan kaki tangan pelanggan dan rakan kongsi. Bagi peningkatan dalam perkhidmatan pelanggan, melabur dalam sistem pengurusan pelanggan yang lebih canggih seperti Customer Relationship Management (CRM). TM perlu memperkenalkan saluran sokongan pelanggan yang lebih pelbagai termasuk aplikasi mudah alih, chatbot dan media sosial. Latihan berterusan kepada kaki tangan perkhidmatan pelanggan juga perlu ditingkatkan. CRM juga membolehkan TM memantau setiap interaksi dengan pelanggan dengan teliti daripada panggilan pertama sehinggalah kepada penyelesaian terakhir. Melalui CRM, TM dapat menyimpan data pelanggan dengan lebih teratur dan menyediakan akses segera. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, dalam menghadapi persaingan sengit dalam industri telekomunikasi dan perubahan teknologi yang pantas, Telekom Malaysia perlu melaksanakan penambahbaikan strategik yang holistik untuk memastikan daya saing dan kecemerlangan prestasi mereka. Selain itu, aspek perkhidmatan pelanggan memerlukan perhatian khusus. Ini bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan memastikan kepuasan yang tinggi. Melalui penambahbaikan yang berterusan, TM berpotensi untuk terus berkembang dan menyokong kemajuan digital negara dengan penuh kejayaan. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.